Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa khabar rakan-rakan sekalian? Alhamdulillah hari ini kita dapat bersiaran sekali lagi dalam sesi bedah siasat annual report syarikat-syarikat yang didagangkan di seluruh dunia. Okey, Alhamdulillah. Um, Jika tahun lepas kita dah go through ataupun kita dah baca banyak annual report di saham di dalam Malaysia, okey, dan insya-Allah untuk tahun 2022 ni saya bawakan sesuatu yang baru untuk anda semua, yang mana kita akan cuba melihat syarikat-syarikat yang didagangkan di peringkat global. Okay, so kita akan pergi kepada global market untuk tahun ni. Dan Alhamdulillah so far kita dah go through 9 annual report syarikat di peringkat global. Ada yang di US, ada juga yang di UK, dan in the future insya-Allah lebih banyak lagi pasaran global. Dan hari ini masuk annual report yang ke-10. Tajuk untuk hari ini adalah annual report syarikat Moderna. Okay, I think mungkin ada yang kenal syarikat ni. Ia merupakan salah satu syarikat pengeluar vaksin bagi COVID-19, dan kita akan cuba untuk melihat apakah kandungan ataupun apakah perkara-perkara yang ada di dalam syarikat ini. Mungkin tidak terkenal compared to Pfizer ataupun AstraZeneca. Okay, dan kita dah go through pun dua company tu, Pfizer dan juga AstraZeneca sebelum ini. Dan hari ini kita akan cuba untuk melihat syarikat Moderna. Okay, kenapa saya tak review Sinovac? Okay, sebab Sinovac dah lama halted dia punya trading. Sahamnya dah di halted I think since 2019. So tak boleh melakukan penjualan ataupun pembelian saham di open market. Okay, so sebab tu kita tak review lah. Unless mungkin kalau Sinovac didagangkan semula, mungkin kita akan cuba untuk melihat berkenaan dengan syarikat itu. Okay, seperti biasa sebelum kita bermula, please kongsikan video ini kepada rakan-rakan, sahabat dan juga keluarga anda. Mungkin ada antara mereka yang tercari-cari tempat untuk belajar. Okay, so ini tempat insya-Allah sebagai permulaan bagi anda yang nak tahu lebih lanjut ataupun belajar berkenaan dengan global stocks. So ini salah satu platform yang saya sediakan. Okey. Dan sekiranya anda boleh dengar suara saya dengan jelas, anda boleh komen dengar, dan sekiranya boleh nampak skrin sharing saya, anda boleh komen nampak. Dan sementara itu saya test dulu bahagian technical from my side. Okey, so nampaknya semua okey. Semua mudah-mudahan hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Okey. Seperti biasa, sebagai disclaimer, okay, so sesi ini tidak memberikan sebarang buy call, tidak memberikan sebarang sell call, dan tidak memberikan sebarang nasihat pelaburan. Sebarang risiko pelaburan adalah di atas diri masing-masing, dan sekiranya anda memerlukan kepada nasihat ataupun advice, sila dapatkan daripada golongan profesional dan juga berlesen. Okay, dan izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin ada antara pendengar ataupun penonton kita ni yang baru bertemu, mungkin first time tengok saya. So izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama diberi Ahmad Arif bin Zulkifli. Saya merupakan lulusan ijazah sarjana muda dari UiTM menerusi bidang civil engineering, dan currently my professional qualification adalah sebagai Syariah Registered Financial Planner daripada MFPC. Dan currently saya memiliki dua jenis license, iaitu FPMR daripada SIDC dan Unit Trust License daripada FIMM. Currently saya bekerja sebagai advisor bersama dengan The Sophisticated Investor, TSI Group, dan pada masa yang sama merupakan sebagai financial consultant bersama dengan Philip Mutual Berhad, dan sebagai senior marketing representative 2 bersama dengan Philips Capital Management Sdn Bhd. Dan alhamdulillah pencapaian saya sepanjang tahun 2021 antaranya merupakan $1 million producer ataupun MDP bagi tahun 2021, juga sebagai top producer bagi TSI Group untuk beberapa bulan bagi dua jenis kategori, iaitu kategori PMA dan juga PMAT bagi bulan Mei, Jun, Julai, Ogos dan juga November. Dan alhamdulillah saya nak berkongsikan dengan anda semua
um, berita yang baik yang baru saya dapat. Alhamdulillah hari ini kami di TSI mengadakan our annual ASK, okay, our advisor success kick off, nama panjangnya ASK, advisor success kick off, yang mana saya telah dinobatkan mungkin dah boleh nampak dekat ni sebagai top producer, okay, ataupun champion bagi kategori marketing representative untuk TSI bagi tahun 2021. Okay, so saya ingin kongsikan kegembiraan ini bersama dengan anda semua yang telah menyokong saya sepanjang tahun 2021. Terima kasih banyak-banyak bagi mereka yang telah bersama saya, yang telah melabur bersama saya, menjadi currently my investor di bawah kendali saya. Thank you so much. Tanpa anda semua, okay, there won't be this award to me, dan dan saya sangat hargai sokongan anda semua sepanjang tahun 2021. Thank you so much. So special, baru pagi tadi saya terima award ni dan saya kongsikan bersama anda pada malamnya. Okay, so thank you so much again for all the support all this while. Okay, so mari kita mulakan sesi kita. Okay, yang lebih penting selain daripada award, I think my contributions, my gift, my value yang saya nak bagikan kepada anda semua, this is more important than whatever awards yang saya akan dapat in the future. Okay, so you are more important than all those other things. Okay, so ini muka depan bagi annual report syarikat Moderna untuk tahun 2020. Agak tebal, page-nya 290 pages. Okay, so saya perlu memberi amaran kepada anda, sedikit warning. Report ni saya baca, dia dah jadi macam thesis. Okay, dia tak straightforward macam ada report. So dia dah macam thesis ataupun journal. Saya baca, oh memang tough. Sebab dia banyak tulisan, dia banyak paragraph, dia tak banyak tables ataupun dalam bentuk summarizations. So it's very hard to read this report. Bagi saya so far as compared to 9 report yang lain. So this is the hardest and the toughest. Dia nak bagi yang ke-10 tu yang challenging sikit lah. But okay, kita jangan mudah putus asa. Okay, kita nak belajar, kita nak achieve something, kita kena buat. Jangan letak apa-apa alasan. Okay, so ini muka depannya, pages 290, tapi kita takkan go through semua. Jangan risau, kita hanya pergi kepada beberapa points yang penting. Okay, so ini page yang kedua diletakkan our missions. Apakah misi bagi syarikat Moderna adalah untuk deliver on the promise of mRNA science to create a new generation of transformative medicines for patients. Okay, so syarikat ni sebenarnya memang fokus kepada medicines ataupun in other words the vaccine ataupun mRNA tu. Okay, even the code of this company walaupun namanya Moderna, tapi dia bagi short form dia punya code mRNA sama. mRNA ni ialah salah satu bahan ataupun yang dalam vaksin tu digunakan mRNA. Even Pfizer ke AstraZeneca ke, dia ada mRNA tu tapi untuk syarikat Moderna ni special sebab digunakan kod dia mRNA sebagai stop code dia. Okay, itu lain sikit lah. Bila saya tengok macam memang betul lah dia menjiwai mRNA tu. Dan kerana dia punya core business adalah berasaskan kepada mRNA ni. Okay, nanti kita akan lihat dia punya perkara-perkara yang dia ada dalam mRNA tu. Ini sedikit background berkenaan dengan ataupun in a glance berkenaan dengan company ni. Founded since tahun 2010. Currently memiliki employees ataupun members, dia panggil members 1,300 orang plus, dan beroperasi di Cambridge Massachusetts di USA sebagai dia punya HQ. 5 therapeutic areas yang dia try to solve ataupun dia cuba mengeluarkan produknya ada dalam 5 kategori ataupun 5 areas. Yang pertama infectious disease, kedua immuno-oncology, ketiga rare diseases, keempat cardiovascular diseases, dan yang kelima autoimmune diseases. Okay, so inilah
key ataupun 5 therapeutic areas yang Moderna cuba untuk selesaikan ataupun provide solutions kepada patients. 5 area ni menggunakan mRNA tadi tu. RNA M tu ada maksud lah, RNA pun ada maksud dia. Okay? Dan kalau di workforce dia 46 adalah daripada kalangan ataupun golongan wanita. 24 projek development project ataupun 24 development programs currently ongoing in the pipeline, ada 24. 13 telah memasuki clinics. Okay, memasuki clinics 13 products ataupun projeknya, dan lebih 32,000 participants enrolled in clinical trials. This is human trials. Ada lebih 32,000 orang telah volunteer sebagai human trials untuk syarikat Moderna. Okay, peningkatan yang cukup drastik berbanding tahun 2019, tahun sebelumnya, yang mana I think around 2,000 orang sahaja. Apabila tahun 2020 COVID hits, apabila global announce the pandemic, maka ramai orang yang volunteer ke hadapan untuk menjadi dia punya trial untuk produk vaksin syarikat Moderna ni. Okay. Dan currently ada 5.25 bilion cash and cash equivalent and also investment. 5 bilion cash dan juga investment oleh syarikat Moderna ni. Okay, so table ketiga page ketiga on the table of content. Very very heavy. Page keempat, a letter from our CEO. Ini muka ataupun gambar CEO-nya. Steve, apa nama dia? Stephen Benchel, kalau saya sebut dengan betul. Kalau salah, minta maaf. Stephen Benchel ke Benchel, saya pun tak sure. Okay. Ini muka dia punya suratnya yang dikeluarkan kepada stakeholder dia. Alright. Dan mungkin untuk kita faham dengan lebih lanjut berkenaan dengan background syarikat ni, apa yang dia buat. Sebab bahagian yang illustration ni panjang sikit. Panjang sikit, bukan panjang sikit, panjang-panjang sebenarnya. So kita nak tengok in a short definition ataupun apa benda yang Moderna ni sebenarnya buat. Okay, so kita baca dekat bahagian kita jump kepada bahagian management discussion and analysis, daripada bahagian overview berkenaan dengan bisnes ni. We are a biotechnology company pioneering messenger RNA. So M tu represent messenger RNA. So dia adalah company yang pioneering okay, mRNA tadi tu, hingga kan dia meletakkan nama stock code mRNA tadi. Therapeutic and vaccine to create the new generation of transformation medicine to improve the life of patient. Adalah yang digunakan dalam vaksin untuk meningkatkan kehidupan pesakit. mRNA medicine are designed to direct the body cells to produce intracellular membranes or secreted proteins that have a therapeutic or preventative benefit with the potential to address broad spectrum of disease. Okay, ini dia kegunaan mRNA itu untuk menghasilkan intercellular dan juga membranes ataupun protein, secreted protein, bagi mengelakkan ataupun memberikan kebaikan kepada pesakit bagi berbagai jenis penyakit. Okay, macam berbelit-belit sikit. Okay, tapi tak apa, bear with me. Kita baca teruskan. Our platform builds on continuous advance in the basic and applied mRNA science, delivery technology, manufacturing, providing us the capability to pursue in parallel a robust pipeline and of a new development candidates. We are developing therapeutic and vaccine for infectious diseases, immuno-oncology, rare diseases, autoimmune diseases, and cardiovascular diseases independently and with our strategic collaborator. Okay, so basically dia banyak buat ataupun cater untuk bahagian vaksin, pure vaksin, dan juga developing therapeutic. So untuk 5 jenis key area tadi kita sebutkan dekat bahagian atas, infectious diseases, immuno-oncology, rare diseases dan lain-lain. Within our platform, we develop technologies that enable the development of mRNA medicines for diverse applications. When we identify technologies that we believe could enable
a new group of potential mRNA medicines with shared product features. We call that group a modality, while the program within a modality may target diverse diseases. They have similar mRNA technologies, delivery technologies, and manufacturing processes to achieve shared product features. The program within the modality will also generally share similar pharmacology profile, including desired dose response, the expected dosing regimens, and the target tissue for protein expression, safety and tolerability goals and pharmaceutical properties. Panjang ayat kat situ. Okey, ni lebih detail berkenaan dengan proses mRNA tadi tu. Program within the modality often has correlated technology risks, but because they have pursued diverse disease, they have often have uncorrelated biology risks. We have created 6 modalities to date. So ini dia punya 4 modality yang dia ada: prophylactic vaccine, systematic secreted and cell surface therapeutic, cancer vaccine, immune oncology, localized regeneration therapeutic, and system intracellular therapeutic. We have designated our prophylactic vaccine and systematic secreted and cell surface therapeutic modalities as our core modalities. In these core modalities, our strategy is to invest in additional development candidates using our accumulated innovation in technology, our process insight, and our preclinical and clinical experience. Our exploratory modalities continue to be critical parts of the advancing our strategy to maximize the application of potential mRNA medicines. Okay, tu panjang abbreviation dia. Tapi compared to page yang atas, this is much summarized. Ini lebih diringkaskan. So, key take away yang kita dapat untuk syarikat Moderna, dia menghasilkan medicine dan juga therapeutic, developing therapeutic tu untuk 5 jenis key area of diseases, immune, cardiovascular, basically untuk berbagai jenis diseases. So dia sangat yakin bahawa vaksin ni ataupun apa yang dia cuba develop, developing therapeutic dan juga vaksin dia ni dapat memberikan kesan ataupun medicine kepada manusia keseluruhannya. Alright, so ini adalah bahagian intro ataupun background berkenaan dengan syarikat ni. Okay, so kita jump back to dia punya form 10K. So inilah form dia punya 10K dia, page ke-37 kalau anda nak cari yang 10K punya form ni, which is dia punya annual report cover page. This is yang dia daftarkan ataupun dia submit kepada SEC. So SEC dia punya Securities Commission di US. Okay, so dia didagangkan di mana? Di Nasdaq stock market. Ni kod dia mRNA dan dia hanya memiliki common stock saja. Dia tak ada kelas 1, kelas 2, kelas A, kelas B atau kelas C. This is the table of content. Okay, so kita jump into page 43. Okay, this is dia punya part 1 on the business. Okay, so ni elaboration dia yang lebih panjang. Okay, messenger RNA tu apa, apa beza DNA mRNA dengan protein ni, anda boleh baca dekat sini. Ini pada bahagian business dia letak. Normally orang letak very short, tapi ni elaboration dia sangat elaborative. Okay, sangat elaborative. Okay, pada page ke-46 kita nampak kat sini apakah strategi principle yang digunakan oleh Moderna. Yang pertama, we seek to discover and develop a large pipeline in parallel. Okay, our goal is to address or prevent as many human disease as our technology, talent, capital and other resources permit. We do so as rapidly as we can, understanding both the urgency for patients and the need to discipline in our approach. We have a diverse pipeline, 24 development program, with 13 of them having entered the clinic, many of which have the potential to be first in class or best in class medicines. We have one commercial product, our COVID-19 vaccine, that is being distributed globally. Okay, so far 24 program di dalam pipeline, 13 dalam fasa clinical dan hanya satu yang telah dikomersialkan, iaitu untuk COVID-19. Okay, sebab COVID-19 dia jatuh bawah akta yang berbeza, akta lah ataupun order yang berbeza, bawah emergency order. So dia punya phase tu banyak yang boleh dipercepatkan. Kalau standard yang ni lah, kena masuk fasa 1, fasa 2, fasa 3, memang ambil masa bertahun. Cuma untuk case COVID-19 ni, dia memang ada emergency order, emergency order tu. Okay.
Kemudian yang kedua, strategic dia, strategic principle, we undertake sustained long-term investment in technology creations. Yang ketiga, we focus on the pace and scale of our learning. Yang keempat, we integrate across the most critical parts of our value chain. Dan yang kelima, we focus on invest in our in core enabling capabilities and infrastructure. Okay. So nanti kita akan lihat pada bahagian financial dia, bagaimana strategic principle ni have affected dia punya financial ataupun tidak. Okay. Kemudian anda boleh baca kat sini on the managing risk, apakah tindakan yang diambil bagi mengurus risiko bagi business dan juga syarikat ini. Kemudian this is on the pipeline, okay. Berbagai jenis program dia panggil, program yang in the pipeline. Tadi tu 24 program, 13 dah interklinik, okay. Dan juga ada juga untuk Moderna dia ada strategic alliances bersama dengan AstraZeneca. I think masa kita review AstraZeneca juga, dalam strategic collaborations, dekat bahagian report dia kita nampak memang ada collaboration dengan Moderna. Okay, so dalam report Moderna kita nampak nama AstraZeneca. Selain itu juga ada dalam dia punya strategic alliances bersama dengan Merck, Vertex Pharmaceutical or Vertex, and government-sponsored organisation and private foundation focus on global health initiative, including BARDA, DARPA, the National Institute of Allergy and Infectious Diseases, the National Institute of Health, the Coalition of Epidemic Preparedness Innovations, and Bill and Melinda Gates Foundations. Okay, so dia ada pelbagai strategic alliances dengan badan kerajaan, syarikat dan juga yayasan. So ini dia 24 projek dia, berbagai dalam pelbagai fasa. So dalam fasa komersial so far hanya this COVID-19. So ada yang fasa 3, ada fasa 2, dan fasa 1 dan preclinical. Okay, apa lagi yang kita boleh nampak dekat dalam report ni? Kita nak lihat kekuatan syarikat ni dari segi employees, berapa ramai employee dia ada. Sekarang dia ada tadi di Malaysia 1,300 orang pekerja ataupun staff untuk tahun 2020. Increase daripada tahun sebelumnya hanya 830 full-time employee. So bila 2020 ni banyak projek, nak kena cepat tu, kita cepat ni maka mungkin dia tambahlah staff dia dengan peningkatan yang cukup drastik jugalah dalam masa setahun. Okay. So ini background taraf akademik dia punya staff dan kepelbagaian daripada races. Kemudian apa lagi kita nampak? Okay, so kita move on to page 199. Kita banyak jam sebab report ni seperti yang saya mention, dia sangat so-called details ataupun banyak elaboration. Memang macam baca journal. Okay, so tak banyak gambar, tak banyak graph, tak banyak tables. Memang banyak dalam ayat. Mungkinlah dia biasa keluarkan journal ataupun scientific research, mungkin lah tu sebab tu. Okay, so okay, part number 2 on the stockholder. Okay, currently dia didagangkan di Nasdaq stock market since 2018, December 7 2018. Sebelum itu tiada public market untuk dia punya common stock. So baru sebenarnya didagangkan since 2018. Nanti kita akan lihat prestasi 2018, 2019 dan juga 2020 bagaimana setelah 3 tahun didagangkan di Nasdaq Global Select Market. Okay. Kemudian bawah ni dia bagi stock performance graph. Okay, macam biasa dalam 10K nama kita akan nampak macam ni. So apa yang dia compare kan? Yang pertama Moderna Incorporated dengan Nasdaq Composite Index dan juga Nasdaq Biotechnology Index. So Moderna yang warna biru nampak peningkatan yang cukup tinggi dekat sini on last year. Sebelum tu tahun 2018, 2019 tidaklah begitu banyak beza dengan Nasdaq Biotech dan juga Nasdaq Composite Index. Tetapi apabila berlakunya pandemik pada tahun 2020, begitu spike naik terus Moderna punya stocks ni.
Daripada berapa kat sini? Sekitar dalam 100 ni naik terus lebih daripada 500 US dollar. Sesaham ataupun seunit. Okay. So, ini perubahan dia untuk 5 tahun. Dan currently dia kata we had approximately 74 stockholder. So tak ramai. Okay. Cuma yang ini 74 yang didaftarkan. However, dia mention kat sini, because many of our outstanding shares are held in account with broker and other institution, we believe we have more beneficial owners. So yang didaftar ni mungkin dengan broker, dengan institution ada 74. Mungkin lebih lah. Tapi tu pun 74 macam kalau compare dengan kita tengok report 9 report yang lain sebelum ni. So yang ni so far yang paling sikit lah bagi saya. Kalau kita tengok kertas saya, ini paling sikit 74. Yang lain tu ada ratus, ada ribu, ada yang ratus puluh ribu, belasan ribu. Okay. Kemudian on the dividend policy, so currently this company tidak, we have never declared or paid cash dividends on our common stock and do not expect, dan juga tidak menjangkakan to pay dividend on our common stock for the foreseeable futures, unless kalau dia luluskan dalam oleh board of director dan sebagainya lah. So dia kata yang ni dia akan gunakan untuk growth lah, whatever profit. Kalau ada profit, dia gunakan untuk growth. Okay. Alright, so seterusnya kita beralih di sini kita dah guna MD&A pada bahagian yang pertama. Page ke-203 kita boleh nampak kat sini on the revenue, financial operation overview. Yang pertama on the revenue, ada berbagai jenis revenue untuk syarikat Moderna ni. Special sikit, mungkin disebabkan oleh dia adalah company yang bahagian pharmaceutical. Yang pertama ada grant revenue. Kedua product sales, dan yang ketiga collaboration revenue. So ada 3 jenis revenue, even though business model yang ada satu, which is come out dengan therapeutic and vaccine punya products. Grant revenue, untuk 2020 paling tinggi compared to 2018 dan juga 2019. Peningkatan yang drastik mungkin disebabkan oleh COVID-19. So banyak grant yang diberikan, sebanyak total up 528 juta grant revenue. So dimasukkan dalam bahagian revenue. Manakala product sales, this is the first time since 2018 adanya sales ataupun jualan untuk syarikat Moderna ni. Selepas 2019 dan juga 2018 tak ada langsung sales, zero. Kat sini nampak net dia dash. Okay. So untuk 2020 first time ever dia mencatatkan sales compared to 3 tahun sebelum ini, 199.8 juta US dollar. So first time dia dapat profit. The first time dia dapat sales, bukan profit, sales. On the revenue contribution. Dan satu lagi collaboration revenue, tahun 2020 paling tinggi, second tinggi, iaitu 74 juta. So sebelum ni dia punya revenue datang daripada grant dan juga collaboration revenue. So datang dua. Product sales tak ada dalam situ. Okay. So dia mention bawah ni dia on the elaboration, macam mana dia dapat tu. Kemudian all the government sponsored and private donation including BARDA semua tu. Yang ni lah dapat bahagian grant tadi tu. Okay. So BARDA bagi badim paling banyak kat sini. BARDA punya grant 521 juta. BARDA ni anda boleh baca, dia ialah bio association macam tu lah. Dia bagi kat ni dana lebih kurang 521 juta. Ada grant yang 7.2 juta. So total up 528 juta. Collaboration revenue, paling tinggi datang daripada AstraZeneca 32 juta, Merck 26 juta, Vertex 15 million, dan others 413,000. So total up kat sini 74.6 juta US dollar untuk dia panggil collaborations, ataupun alliances tu tadi tu, collaboration revenue ataupun alliances revenue. So we expect our product sales to significantly increase in 2021. As of December 31st, 2020, we have signed supply agreement of approximately 11.65 billion for the future supply of COVID-19 vaccine. So sebelum ni tak ada, bukan tak ada lah, ada dalam juta-juta. So yang dah sign untuk tahun 2020, 31 December tu dah sign agreement untuk 11.6 billion US dollar untuk supply COVID-19 vaccine.
Itu dia. And deferred revenue 3.8 billion associated with customer deposit received or billable under this agreement. Okay, so ada 11.65 dengan deferred 3.8 billion. So mungkin nanti tahun 2021 punya annual report kita mungkin terkejut tengok dia punya revenue selama ni dalam tak ada, kemudian ada dalam tadi berapa ratus juta, okey, tiba-tiba akan jadi billion nanti untuk tahun 2021. Nanti kita nantikan kalau sempat kita review on the annual report bagi tahun 2021. Alright, so this is on the cost of sales. Cost of sales dia memang banyak kalau kita tengok dua report yang sebelum ni, Pfizer dan juga AstraZeneca dia punya sales cost ada sampai 20%, 22% daripada dia punya revenue. Banyak betul. Okay, so this is expenses on all vaksin yang dia tengah buat. So makan modal lah kat sini. The total research and development dia 1.3 billion ringgit untuk tahun 2020. The highest as compared to 2018 dan juga 2019. So 1.3 billion untuk R&D alone. Anda boleh kira sendiri, congak-congak sekarang sebelum kita tengok nanti berapa untung dia. So tadi revenue 803 juta 803 juta revenue. So R&D cost R&D cost 1.3 billion. So untung ke rugi? Ini baru R&D punya cost. Okay, so kita teruskan untuk lihat apa lagi yang ada kat sini. Very detail. So memang macam journal ada macam baca ni, memang baca itulah macam buat FYP dulu. Okay, alright. So ini bahagian recently issued accounting pronouncement. Okay, so ini lebih details dibagikan. Revenue, okay, dia bagi cost, operating expenses, dan kemudian kita tengok kat sini. Kita tengok satu. Revenue 803 juta. All the expenses 1.5 juta. So R&D 1.3, cost of sales 7.9 million, 7.9 juta. Selling general and administrative 188 juta, 188 juta. So total up 1.5 billion. Ini revenue dia. So net dia adalah loss. So dia cakap ini net loss iaitu 747 juta bagi tahun 2020. So company dia rugi untuk tahun 2020, dan malahan sebenarnya dia rugi untuk 2 tahun sebelumnya, iaitu 2019 dia rugi 514 juta, dan 2018 dia rugi 384 juta. So dah 3 tahun consecutively dia rugi since tahun 2018, 2019 dan juga tahun 2020. Okey, tapi surprisingly dia mention kat awal tadi dia punya net cash, dia punya cash equivalent dan juga investment ada 5 billion, lebih daripada 5 billion. Okey, tapi in term of business operations rugi. Okey, so dia rugi. Mungkin untuk tahun 2021 nanti mungkin kita mungkin dapat perubahan dia lah, sebab ada banyak sales yang mula masuk untuk produk ataupun vaksin COVID-19 dia. Ada billion ni, mungkin dah boleh set apa ni, write off all dia punya losses untuk beberapa tahun sebelum ini. Okay. Alright, so kita teruskan lagi kepada page yang seterusnya. Yang ni elaboration dia. Anda boleh baca satu ni ketika anda nak baca dengan lebih detail. Okay, so kita masuk kepada bahagian auditor, ataupun dia panggil registered public accounting firm. Report of independent registered public accounting firm ataupun auditor dia. Siapa auditor dia? Adalah Ernst & Young, EY. So itu adalah dia punya ni auditor dia. So dekat sini anda boleh nampak dia punya assets. Okay, so cash kat sini, okay, ada cash and cash equivalent 2.6 billion. Okay, so kita nampak kat sini 2.6 billion cash dia. Investment dia 1.9 billion. Okay, so bila satu lagi ada apa? Kat sini ada account receivable, ada inventory, ada prepaid expense and current asset, restricted cash. So total up current asset, ni bahagian current, current asset alone ada 6.2 billion.
Untuk yang non-current, okay, termasuk property, equipment dan lain-lain, bila sum up semua, total asset combine all together jadi 7.3 bilion. So ada lebih kurang dalam 900 juta on the non-current assets. Peningkatan yang cukup tinggi dan juga mendadak as compared to 2019, yang mana hanya ada 1.5 bilion on the total assets. So tahun 2020 dah jadi 7.3 bilion US dollar. Cash tahun 2019 hanya ada 235 juta. Tahun 2020 ada 2.6 bilion. Okay, so tu peningkatan yang cukup. Saya tak sure mana dia dapat banyak tu cash tu. In term of revenue, tak banyak tu. Okay, in term of, mungkin lah saya macam ada ternampak tadi, dia ada bagi issuance of new stocks. Okay, so dia macam right issue lah kat Malaysia. Dia issue a new, nampak kat sini tak Okay, and this one additional pay, I think kat sini additional pay capital ada 4.8. Okay, kemudian ada deficit 2.2. So mungkin kat sini 2.5 tu ada pertambahan in term of dia punya cash and cash equivalents. Okay. Ada issuance of a new stock, ataupun ada juga rasanya dia issue, kalau tak silap saya ada macam preference shares, renewable convertible, apa namanya, preference shares lah, ataupun macam private placement, dia ada issue benda tu. Mungkin daripada situ dia dapat dia punya cash tadi. Tapi kalau daripada sales saya tak nampak that figure, tak gel, dia punya number tu tak boleh add up to apa ni, meet the quantum. Okay, right, so ni pecahan lagi sama. Okay, kita lihat pada page 231. Okay, ini pecahan dia. Cash and cash equivalent tadi kita nampak, restricted cash pun ada. Okay, so total up cash and cash equivalent ada 2.6. Dekat mana 2.6 ni? Kita perlu lihat pada page 257. Okay, okay, ni pecahan dia. Kat mana dia letak cash and cash equivalent dan juga investment. Yang pertama, cash and cash equivalent ada 2.6 kat sini. Kemudian ada juga apa? Certificate of deposit 238 juta, US Treasury Securities 491 juta, dan juga debt securities of US government ada 1.8 bilion. So this total up dapat 5.2 billion US dollar. So itu mungkin yang dia mention tadi, dia punya cash dan juga cash equivalent serta assets. Sorry, dia investment. Saya ada 5.2 billion. Ini color page ke 258. Okay, ini pecahan aset lagi. Dekat mana dia letak. So 620 juta dalam money markets. Certificate of deposit ada 238 juta. US Treasury Securities 491 juta. Debt securities of US government agencies and corporate entities 1.8 billion. Dan derivative instruments ada 293. So total semua dekat sini asset ada 3.2 billion US dollar. Okay, so kita coming back dekat tadi page 232. Ini significant customer ataupun dari mana datangnya dia punya revenue contributor bagi syarikat Moderna ni. So kita nampak kat sini yang paling besar datang daripada Badar tadi tu. Kita tengok revenue ni memang banyak lah tadi, contribute beratus juta daripada Badar tu. Yang kedua US government, yang lain-lain 24%. So 65% daripada Badar. Yang ni selain daripada Badar. Badar tu mungkin US government juga, the body of association, biochemical association macam tu lah. Dan US government ada bagi juga yang contribute sebagai revenue 24%. Yang lain-lain ni yang star ni dia mention kat sini represent an amount less than 10%. So yang Merck, AstraZeneca, UK government, South Korea government semua ni contribute less than 10% bagi tahun 2020. Okay. Seterusnya
kita nak tengok geographic dia punya business datang daripada mana. Pada page ke 238 ni kita boleh nampak. Okay. US, okay, yang sales tu untuk tahun 2020. 2018 tak ada sales 2019 pun tak ada sales. So tak ada geographic location lah. Dia hanya ada revenue. Sales tak ada. Yang ni untuk sales, penjualan. Sebab dia ada produk dipasarkan. Sebab yang lain tu masih dalam fasa clinical, fasa 1, fasa 2 dan juga fasa 3. So yang dah commercial hanya satu produk, iaitu untuk vaksin vaksin COVID-19 ni. So US contribute 193.6 juta, mana rest of the world hanya contribute 6.2 juta sahaja. Okay, so total up 199.8 juta bagi product sales untuk Moderna tahun 2020. Okay, apa lagi? Okay, so I think the rest you can read on your own untuk anda dapatkan penjelasan yang lebih lanjut, tapi memang panjang. Okay, so saya bagi bagi tahu awal. So report ni memang panjang, ada 290 page. Normally kalau form 10K saja around 80-90 page lah, ataupun 100 around plus minus 100 page. Yang ni memang panjang sikit lah. Mungkin sebab dia suka tulis thesis ke kan. So panjang sikit. Okay, so sebelum kita akhiri sesi kita, saya ingin kongsikan kepada anda berkenaan dengan private mandates yang disediakan oleh Phillip Capital Management Suria Berhad. So ini adalah pelaburan saham, bukan pelaburan unit trust. This is a direct stocks, yang mana pelaburan dalam peringkat ataupun saham-saham global yang patuh syariah yang akan diuruskan oleh Phillip Capital Management Suria Berhad. So meaning anda hanya perlu berikan modal kepada Phillip Capital Management dan mereka akan uruskan seluruhan proses ataupun perkara yang melibatkan saham anda daripada A sampai Z. Daripada analisis, daripada selection of stocks, daripada entry price, bila nak masuk, monitoring, bila nak keluar, bila nak cut, bila nak add more dan lain-lain, tu semuanya akan diuruskan oleh Phillip Capital Management Suria Berhad. So anda sebagai investor hanya perlu sit back and relax dan boleh monitor tengok prestasi semasa pelaburan anda dari semasa ke semasa menggunakan platform ataupun website kita yang anda akan dapat apabila anda mula melabur dengan Phillip Capital Management Suria Berhad. So 24/7 at any time you can log in untuk tahu perkembangan semasa prestasi. Of course kita akan bagi report juga, you punya statement every quarterly, tapi just in case you nak tahu at the same time ataupun you nak keluarkan zakat kan, nak tahu current portfolio berapa, okay, boleh buka log in, so anda boleh dapat terus. Cuma dia punya price dia as of yesterday lah. Dia delay 1 atau 2 hari, depends on trading day. Kalau hari Isnin je buka, dia lah data as of, kalau Isnin pukul 8 pagi je buka, dia as of hari Jumaat punya data lah. Kalau hari Selasa, as of Isnin punya data. So dia delay 1 atau 2 hari. Okay, but you can see in the platform nanti nama stocks tu, berapa lot you ada, atau berapa units you ada, berapa cost masuk, current performance macam mana, berapa untung, berapa rugi dan sebagainya. It's very transparent. Anda boleh lihat at any time at your buka handphone pun boleh, pakai laptop ke pakai PC pun boleh. Sekiranya anda berminat untuk tahu lebih lanjut berkenaan dengan this private mandates, anda boleh hubungi saya, sama anda boleh PM saya, okay, ataupun boleh klik link yang saya sediakan di YouTube. Saya sediakan link di bahagian description. Anda boleh klik untuk dapatkan penjelasan yang lebih lanjut berkenaan dengan private mandate ni. Okay, so thank you so much kepada anda yang join sesi kita pada hari ini. Jutaan terima kasih kepada yang dah sharekan this video kepada rakan-rakan anda, kepada keluarga anda. Terima kasih banyak, dan sehingga kita berjumpa lagi, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.